Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini Cik Mi berada di Taman Tasik Serampai untuk mendengar ceramah Ustaz Abdul Ijaz. Jom kita saksikan. Seluruh alam engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Alhamdulillah. Illallah tuan-tuan. Kita jabat tangan ni gugur dosa. Dengan sebab kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidur kita pun dapat pahala. Andainya tidur kita itu kerana Allah, diawali dengan sembahyang witir, taubat dan sebagainya, nak hajat pula untuk bangun tengah malam, niat pula untuk bangun malam, maka tidur kita itu pun dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah apa itu? Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimah itulah tuan-tuan menjadikan kita bersaudara. Sama ada kamu orang India kah, kamu orang Cina kah, kamu orang Melayu kah, kamu orang putih kah, kamu bangsa apa sekalipun, dengan kalimah itu kita adalah bersaudara. Hebatnya tuan-tuan kalimah ini. Dan kalimah ini tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kalimah. Yang kita sebut sebagai kalimah thayyibah, yang kita sebut sebagai kalimah mubarakah, yang kita sebut sebagai kalimah syahadah ni, tak ada satu benda pun yang lebih tinggi daripada kalimah ini. Sehinggalah orang yang sebut la ilaha illallah tuan-tuan, nak bunuh dia pun tak boleh. Tak boleh. Tiga sebab kenapa manusia boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Tiga sebab boleh dijatuhkan dia. Pertama, kerana dia membunuh orang. Kedua, kerana dia berzina. Selepas dia berkahwin, dia berzina. Dan yang ketiga, kerana murtad. Lain daripada ni tuan-tuan, tak ada sebab nak bunuh orang, tak ada sebab nak menumpahkan darah. Yang boleh jatuhkan hukum kepada tiga kesalahan tadi adalah pemerintah. Kita pun tak boleh buat hukum. Kita sebagai rakyat biasa, kita bukan pemerintah, kita tak boleh hukum dia. Yang boleh hukum adalah pemerintah. Lain daripada itu tuan-tuan, saja nak tikam dia, nak tumpuk dia, nak tampak dia. Oh, Islam tak ada hidup. Pasal apa? Sebab kita adalah bersaudara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Besarnya tuan-tuan benda ini. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia menjadikan kita bersaudara. Tapi sayang tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini tuan-tuan, orang tak apa nak faham. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan musuh kita. Bukan musuh kita. Hari ini yang mengucap itu musuh kita. Yang sama semayang itu musuh kita. Yang puasa Ramadan sama, yang sembahyang Jumaat tadi sama, yang sembahyang Maghrib Isyak tadi sama rakaat, yang baca Quran yang sama, bernabikan Nabi yang sama, berdoakan Allah yang satu, itu pula dianggap sebagai musuh yang perlu diperangi habis-habis. Sayang tuan-tuan, orang Islam kali ini dia tak kenal mana dia yang dikatakan saudara kamu seagama, mana dia yang dikatakan bukan. Yang saudara agama pula diperangi habis-habisan, dihilangkan kekuatannya, direndahkan maruahnya, dijatuhkannya. Sebaliknya yang bukan pula diangkat, sehinggalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita faham tentang kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
sebenarnya kita hidup dalam keadaan berkasih sayang. Tetapi kerana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini tidak diperkasakan, orang tidak memahami, orang meletakkan kepentingan yang lain, maka pada masa itu saudara seagama sudah lupa. Saudara yang dikatakan seagama dengan kita, yang bersaudara dengan kita hari ini sudah tak nampak, dijadikan musuh, dijadikan tempat serangan, dijadikan tempat hentaman, baik difitnah, baik dimaki dalam segala sudut, secara berdepan dimaki, dalam TikTok dimaki, difitnah dalam media sosial, sehinggalah kadang-kadang seorang Islam itu dah tak boleh nak angkat muka dia, terterak, dipijak lagi, sudah hilang perasaan kasih sayang tadi kita. Tuan-tuan yang saya hormati, itu perkara yang pertama dalam hidup kita. Perkara yang kedua, selepas daripada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakni agama kita, yang mewakili agama kita, kedudukan Islam kita yang paling atas sekali, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Apakah benda yang lebih besar atau benda yang lebih besar daripada perkara yang lain selepas daripada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang membawa pengertian agama? Selepas agama itu apa? Maka ada satu fiqh. Kita kadang-kadang kita tak belajar banyak fiqh. Ada dipanggil sebagai fiqh al-awlawiyah, fiqh keutamaan. Fiqh keutamaan. Kalau kita ikut fiqh keutamaan, hidup kita ni senang, tuan-tuan. Dalam fiqh keutamaan dia ada daruriyat, dia ada tahsiniyat, dia ada kepada hijaiyat. Yang pertama dipanggil sebagai tahsiniyat. Baju saya ni dia daruriyat, kena pakai. Tetapi nak pilih baju warna ni itu dipanggil tahsiniyat, hanya sebagai perhiasan. Saya nak pakai baju apa, pakailah, jadi tutup aurat. Yang hak tu fashion itu nama dia tahsiniyat. Tuan-tuan, ada rumah tu dipanggil sebagai daruriyat, mesti ada rumah. Dalam dia pula ada peti ais, dalam dia pula adanya tempat makan, tempat minum, maka itu dipanggil hijaiyat. Di dalam rumah pula ada gelas, dipanggil mak, ada gelas kaca macam ni, ini dipanggil tahsiniyat. Dia hanya sebagai perhiasan dia. Kalau tak ada yang ni, tak apa, boleh pakai yang lain. Itu dipanggil fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan. Kemudian yang kedua, ada juga dipanggil sebagai fiqh sunnah. Macam mana memahami sunnah, bagaimana mengamalkan sunnah dan sebagainya. Ada juga dipanggil sebagai fiqh al-watan. Ini dia. Fiqh al-watan, fiqh kenegaraan. Benda yang paling besar sekali saya dah sebut tadi, kalimah syahadah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang membawa pengertian agama paling atas. Selepas daripada fiqh syahadah tadi, apa yang penting? Okey, sahabat-sahabat, itu sahaja yang dapat Cik Mi rakamkan untuk malam ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan